Hai, hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan terus bersama di dalam channel ini. Saudara-saudara, antara keputusan-keputusan yang kita nantikan berkaitan dengan inquest Zara Karina, antara beberapa saksi sudah membuat kenyataan, dan yang terkini saya nak kongsikan kepada anda berkaitan dengan inquest Zara Karina. Saksi kanak-kanak kedua, sahkan Zara Karina, dipanggil senior dan menangis. Manakala ada satu pendedahan terbaru daripada peguam Zara Karina berkaitan dengan ini, saksi dedah arwah dipanggil ke dom lain, nafi tuduhan mencuri, kata peguam. Nah, saya kongsikan kepada anda satu maklumat ataupun satu keputusan terkini daripada peguam Shahlan Jufri. Peguam berkata, mahkamah diberitahu sebaik kembali ke biliknya sekitar jam 9 malam. Zara menangis dan menjerit menafikan tuduhan berkenaan. Saksi pertama iaitu pelajar E memaklumkan kepada mahkamah coroner pada proceeding inquest kes kematian pelajar tingkatan 1 Zara Karina bahawa Allahyarham telah dipanggil ke sebuah dom lain pada malam 15 Julai lalu untuk disiasat berhubung satu kes kecurian. Mungkin ada yang tertanya-tanya berkaitan dengan kes kecurian yang melibatkan Zara Karina. Nah, ini adalah pendedahan terkini. Peguam yang mewakili Allahyarham Zara, Shahlan Jufri, berkata, mahkamah diberitahu sebaik kembali ke biliknya sekitar 9 malam. Zara menangis dan menjerit menafikan tuduhan berkenaan. Manakala artikel yang lain pula berkata, bertajuk saksi kanak-kanak kedua, sahkan Zara Karina dipanggil senior dan menangis. Peguam keluarga Zara Karina Mahathir mengesahkan beberapa pakar tulisan tangan akan hadir ke kompleks Mahkamah Kota Kinabalu. Shahlan Jufri berkata, pakar tulisan tangan bebas sudah selesai menjalankan analisis mereka. Peguam kami, Muhammad Syahrul Nizam Muhammad Saleh, akan memberi taklimat kepada media, katanya kepada New Straits Times. Shahlan sebelum ini memaklumkan pakar itu ditugaskan untuk mengesahkan ketulinan bahan bertulis termasuk buku nota, dokumen pribadi dan diary sebagai sebahagian daripada inquest yang sedang berlangsung berhubung kematian remaja perempuan berusia 13 tahun itu. Jadi itu adalah beberapa pendedahan terkini berkaitan dengan inquest Zara Karina. Peguam Zara telah membuat kenyataan terbaru. Jadi berkaitan dengan ini, saudara-saudara, perkongsian pada ketika itu, Zara ada menggunakan beberapa perkataan bagi menafikan tuduhan tersebut selepas balik semula ke biliknya. Malangnya, tiada seorang pun rakan dom yang cuba menenangkan beliau. Meskipun ketika itu semua ahli dom masih belum tidur. Katanya ketika ditemui media selepas proceeding. Maklumnya lagi, saksi turut menyatakan selepas insiden itu, dia tidak lagi melihat Zara kerana telah masuk tidur. Dalam pada itu, Shahlan menjelaskan, setakat ini, pihaknya berpuas hati dengan keterangan pelajar E kerana ia menggambarkan situasi sebenar yang berlaku selepas arwah disiasat. Jadi berkaitan isu ini, kita berdoa keadilan untuk Zara Karina dan kekuatan bagi keluarga Zara Karina. Hai, hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan terus bersama di dalam channel ini. Tuan-tuan dan puan-puan, saudara-saudara yang saya amat hormati. Ada satu soalan yang saya nak share kepada anda, yang saya nak anda jawab secara ikhlas. Dan juga pilihan anda. Saya nak tanya,
siapakah calon Perdana Menteri daripada Perikatan Nasional? Mungkinkah Anda ini penyokong Perikatan Nasional, penyokong PH? Saya tidak tahu. Tapi menurut Anda, siapa calon Perdana Menteri Perikatan Nasional? Saya sendiri secara pribadi memerhati apa yang berlaku di antara PAS dan Bersatu baru-baru ini. Saya sendiri tertanya-tanya, siapakah calon Perdana Menteri bagi pembangkang, bagi Perikatan Nasional? Nah, teman-teman Bapak, sebelum saya teruskan kepada isu kita yang panas hari ini, saya perkenalkan kepada Anda, ini adalah terapi imun, transfer factor for life. Kepada Anda di luar sana yang ada masalah kesehatan, penyakit berulang, sakit bahu, sakit pinggang, sakit lutut, masalah gout, gastrik, kolesterol, darah tinggi, kencing manis, dan macam-macam lagi. Sekiranya Anda ada masalah kesehatan dan ingin ikhtiar sembuh, mungkin terapi imun adalah jawaban kepada harapan dan cita-cita Anda, kepada doa Anda untuk mendapatkan kehidupan yang lebih sehat. Sekiranya Anda berminat dan ingin mengetahui tentang transfer factor for life, Anda boleh menghubungi saya di nomor yang tertera. Saudara-saudara, ada satu soalan, rebut jadi calon Perdana Menteri. Mengapa dan kenapa? Pengundi berhak tahu calon Perdana Menteri sebelum mengundi. Sebab mereka nak buat pilihan, nak pilih gabungan yang terbaik. Satu perkongsian daripada FMT. Kata Dr. Mahathir, calon tidak akan jadi PM jika partinya tidak menang 112 kerusi dalam PRU. Betul. Parlimen Malaysia, kita tahu ada 222 kerusi. Bilangan kerusi 112 diperlukan untuk mendapat majority. Biasanya dipanggil simple majority. Jadi antara soalan yang saya timbulkan di sini. Siapakah calon Perdana Menteri bagi Perikatan Nasional? Pertama, Muhyiddin Yassin sebagai pengurus CPN dan memang pernah menjadi Perdana Menteri. Kedua, Hamzah Zainuddin sebagai Ketua Pembangkang. Ketiga, kalau nak cakap Hadi Awang, Hadi Awang sudah buat pengakuan beliau tidak akan jadi Perdana Menteri. Tak tahulah kalau ubah fikiran. Mungkin daripada PAS, Tuan Ibrahim, ataupun seterusnya mungkin juga Dr. Sam ataupun Menteri Besar Terengganu. Jadi siapapun boleh jadi Perdana Menteri. Nak Sanusi kah? Menteri Besar Kelantan kah? Siapa sajalah, tapi adakah beliau itu mendapat sokongan daripada parti? Dan persoalan seterusnya, baru-baru ini Muktamar PAS ada menyatakan rakyat tunggu ataupun menantikan PAS untuk jadi kepala kepada Perikatan Nasional. Maknanya sebelum PRU 16, PAS sudah ada rancangan untuk menjadi kepala kepada PN. Jadi bagaimana dengan Muhyiddin Yassin? Nah, saudara-saudara, soalan demi soalan, persoalan demi persoalan. So, saya nak tanya di sini, siapakah sebenarnya calon Perdana Menteri Perikatan Nasional? Adakah terdapat isu di antara PAS dan Bersatu? Bersatu sudah mengumumkan mereka bersetuju Muhyiddin jadi calon. Manakala ada pula kenyataan, saya dengar Hamzah Zainuddin yang paling sesuai jadi calon Perdana Menteri bagi Perikatan Nasional. Ini saya setuju sebab Hamzah hari ini adalah pembangkang, ketua pembangkang. Untuk PAS pula, adakah Tuan Ibrahim menjadi calon yang paling layak untuk Perikatan Nasional jadi Perdana Menteri? Nah, saudara-saudara, berkaitan isu ini, mungkinkah terdapat pergolakan di antara Bersatu dan PAS, ataupun mungkin di dalam parti masing-masing, ataupun khususnya di dalam Perikatan Nasional?